Nampak tak? Nampak ke slide saya? Nampak cikgu. Baik. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir dan cikgu harap semua murid-murid 5 Gaharu, 5 Jati dan juga 5 Meranti sihat Alhamdulillah. Okay, tak ada yang demam, tak ada yang batuk, tak ada yang sema-sema. Okay, dan semua dalam keadaan yang tidak tertekan. Itu yang penting. Dalam keadaan yang tenang. Bangun awal pagi, masuk kelas, keluar kelas, sarapan. Jadikan rutin harian itu satu kegembiraan. Sebab saya takut ramai yang depressed, tertekan kan. Rasa tertekan, sembang dengan kawan banyak-banyak. Okay, banyakkan berzikir lah bagi murid Islam. Maksudnya kita jangan pendam masalah kita tu ataupun ketegangan yang ada dalam diri kita tu seorang diri. Okay, okay baik. Hari ni kita masuk tema baharu iaitu tema 10. Minggu lepas, minggu 20 kita masuk tema ekonomi kan. Minggu ni kita masuk bagi mata pelajaran geografi pula. Hebatnya bahasa Melayu ni dia boleh merentas kurikulum. Sebab KSSM punya ni dia ada merentas kurikulum ni, dia ada banyak mata pelajaran digabung jalin bersama-sama dengan BM. Okay. Okay, ni untuk tutorial. Saya dah ingat 29 Jun je kan semalam. Punya 30 Jun. Jun dah habis. Hari ni last 30 Jun. Esok 1 Julai. Jun dia tak ada 31. Okay. Maka hati kita pun makin berdebar-debar nak SPM. Persediaan kita sendiri untuk SPM macam mana kan. Jangan fikir, jangan salahkan pandemik. Jangan salahkan PKP. Kita yang memilih jalan untuk masuk kelas atau tak nak masuk kelas. Okay. Sebab itulah kalau cikgu-cikgu buat kelas, mohonlah masuk. Okay. Mohonlah masuk. Masuk, dengar. Itu yang penting sangat sebab kita nak keberkatan sebenarnya. Okey, standard pembelajaran 1.3.2 ni adalah kemahiran terkesan. Kemahiran terkesan ni bermaksud yang sebelum ini, yang semasa PKP hari itu. Jadi cikgu selitkan kembali. Okey, saya rasa yang ni dah di-share, dah dikongsikan semalam. Masa saya nak tidur, saya kata saya hantar teruslah. Senang supaya anda yang buruh hantu, anda boleh buat terus kan. Tapi tak jadi buruh hantu pun boleh jawab link ni, senang saja. Tekan saja link dan tuliskan tentang kepentingan hutan paya bakau. Kalau awak rasa awak tak gerti nak buat isi, tulis je kepentingan hutan paya bakau yang awak tahu apa dia. Okay? Dan terima kasih banyak-banyak kepada yang dah hantar. Cikgu dah terima ramai yang dah hantar. Terima kasih. Yang mana belum hantar boleh lepas kelas nanti boleh tekan link Mentimeter. Okey, kita tentang tutorial. Hari ni ialah 30 Jun. Sekali lagi masa kita seperti biasalah 7.30 hingga 8.10 ialah tutorial. 8.10 hingga 9.30 ialah PDP. Kita bukan 8.10 dah ni. Saya menunggu sehingga sekarang dah nak mulalah. Nanti lambat pula habis. Tema 10 alam sekitar dan teknologi hijau. Ini memang geografi. Saya memang tanya Cikgu Amin lah apa benda tentang kepentingan. Apa benda paya bakau ni? Betul ke ni pokok paya bakau macam ni kan? Saya dulu STPM, kertas 1 dan kertas 2 memang dapat A lah untuk STPM. Tapi kurang minat.
kurang minat sedikit tentang geografi. Sebenarnya geografi ni bagus. Dulu kelas 5M, 4M, 5M ni memang ambil geografi. Lepas beberapa tahun tu kita drop. Sekolah drop subjek geografi. Sebab tak boleh nak catch up. Susah. Kalau yang tak faham memang susah lah geografi ni. Saya sendiri pun rasa susah. Tapi dapat A. Dapat A sebab tak tahulah. Sebab paksa belajar ni. Okay. Ni. Benda ni. Saya boleh tengok. Dia punya akar pun berceracak macam ni. Takut kan. Kalau ada siapa-siapa yang pernah pergi hutan Paya Bakau, dia biasa tengok ni. Ataupun pergi perkemahan ke, melancong ke. Kan? Okay. Apakah yang anda dapat simpulkan melalui gambar yang dipaparkan? Apa yang anda dapat nampak daripada gambar ni? Siapa boleh kongsi dengan cikgu? Silakan. Alah. On mic je. Saya takut. Kau nampak apa tu? Kau nampak kayu ke? Kau nampak apa? Dia dalam laut, lepas tu akar dia banyak terkeluar. Akar apa ni dia? Biar. Apa? Pesan pertama. Apa dia? Dia tu siapa? Baya bakau, bokok baya bakau. Pokok Paya Bakau. Kalau kita tengok sekali macam memang gerun lah kan? Memang gerun nampak macam tapi cantik sangat. Pokok dia macam tu cikgu? Akar, ya. Pokok dia macam ni. Cantik. Kan? Cantik sebab dia membantu untuk mengurangkan hakisan sebenarnya. Pokok dia macam tu. Cikgu. Ya, saya. Macam tadi saya dah ni kan buat yang pasal dia tanya soalan tu kan. Yang cikgu scanning tu. Lepas tu saya tekan submit. Lepas tu kira dah hantar. Lepas tu dia suruh tutorial. Dah hantar lah tutorial. Dia suruh masuk akaun. Saya masuk akaun MOE je. Boleh? Boleh kan? Nanti cikgu betul. cek balik kalau nanti cikgu cek balik. Alright. Terima kasih. Okay. Sebenarnya tajuk hari ni pada muka surat 124, siapa ada buku teks, bukan siapa ada buku teks, memang kena ada buku teks. Lalu keluarkan buku teks muka surat 124. Ekosistem hutan Paya Bakau. Kita cari gambar ni sebab nak tunjuk dekat awak untuk mengenali pokok Paya Bakau. Okey. Hari ini kita sentuh tentang standard pembelajaran 1.3.1 mendengar dan menghubungkaitkan maklumat daripada pengetahuan sedia ada dengan fakta baharu secara betul, tepat dan bermakna. Maksudnya kita dengar tadi masa tutorial tu saya dah suruh ni ke? QR code. Ada tak? Oh betul. Pada muka surat 126 tu ada QR code. Awak kena imbas sendiri menggunakan phone awak lah. Cikgu tak imbas dekat sini. Ada je sebab dia tentang lawatan kan. Biasa awak dengar sendirilah yang tu. Okay. Awak dengar sendiri muka surat 126. Okay. Di sini kalau awak tengok pada gambar pada muka surat 126 dan 127, awak nampak apa? Awak nampak monyet. Awak nampak apa lagi? 124 dengan 125. Sorry, 124 dan 125. 127 pula. Anak saya dah koyak saya punya ni. Okey. 124 dan 125 iaitu ekosistem hutan Paya Bakau. Sama juga dengan QR code tadi, muka surat 124, silap saya tadi 126. Okey, kalau dekat sini, siapa pernah pergi dekat sini? Taman Negara Johor, Tanjung Piai. Saya memang mengaku saya tak pernah pergi. Kalau awak dengar dia punya QR code ni, dia bercerita tentang lawatan yang dia adakan lah bersama-sama dengan murid lah. Awak dengarlah sendiri nanti. Kalau awak tengok dekat sini, Taman Negara Johor Tanjung Piai ni,
Cikgu Rosdi sedang bersoal jawab dengan muridnya tentang hutan paya bakau. Rata-rata murid mengetahui peranan hutan paya bakau sebagai habitat pelbagai flora dan fauna. Memanglah dekat pokok tadi kita tahu mestilah ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan kecil yang lain yang tinggal dekat situ kan, dekat paya bakau. Tahukah anda apakah kepentingan hutan paya bakau? Bagaimanakah cara untuk menangani ekosistem hutan paya bakau yang terancam? Bagaimana kita nak buat untuk pastikan hutan paya bakau ini sentiasa terjaga, tidak terancam? Okey, apa yang ada di sini ialah siput. Siput sedut. Siput mata merah, ketam nipah. Sedap ni kalau orang yang kena denggi. Ketam nipah ni okey. Burung botak. Burung botak ni kalau dekat zoo negara pun banyak kan burung botak. Okey, ni tentang Taman Negara Tanjung Piai. Ada peta ini untuk tempat-tempat kemudahan dia lah. Sebenarnya taman negara ni dia boleh guna untuk perkemahan, ada aktiviti-aktiviti berhalangan dan juga ada aktiviti untuk memancing sebenarnya. Maksudnya Taman Negara Johor Tanjung Piai ni dia bukan fokus kepada taman negara saja. Banyak aktiviti lain yang disediakan supaya pelancong boleh lakukan pelbagai aktiviti. Bukan hanya terikat kepada nak tengok pokok paya bakau je, tak ada. Maksudnya ada banyak yang boleh dilakukan. Okay. Kalau yang nak dating pun best ni pergi sini. Tapi kena duduk bilik asing lah. Tak boleh lah duduk bersama. Bahaya. Okay, ini yang saya google. Welcome to Tanjung Piai Johor National Park. Dia punya ni cantik lah. Sama dengan buku teks tadi. Kan dekat ujung ni perasan tak? Dekat ujung ni dia punya simbol ada. Okay. Jalan-jalan kat sini je lah. Kawasan hutan. Okay, kawasan Taman Negara. Dekat Tanjung Piai, Johor. Okay, berkaitan dengan tentang hutan paya bakau. Siapa boleh kongsi dengan cikgu tentang maklumat didengar dan dilihat? Ini tak ada masalah, kita hubung kaitkan apa yang kita tahu tentang hutan paya bakau sebagai kawasan untuk apa? Pelancongan, ekopelancongan, lagi untuk apa? Mengawal hakisan pantai sebenarnya hutan paya bakau ni. Sebenarnya akar paya bakau tu dia dapat mengawal hakisan pantai dan memecah ribut. Memecah ribut. Dia boleh serap bahan kimia daripada sektor perindustrian sebelum masuk ke ekosistem marin. Maksudnya dia punya akar tu memang kuat membantu untuk pemecahan ombak semula jadi. Maksudnya ombak akar tersebut boleh membantu ombak itu untuk pecah secara semula jadi. Selain daripada itu sebagai sumber pendapatan sebenarnya. Sumber pendapatan. Okey. Kalau ada masa nanti PKP dah tak ada, border dah buka, bolehlah pergi ke Taman Negara Johor Tanjung Piai. Ada aktiviti seperti perkemahan, memancing laluan berhalangan, boleh ambil gambar, lepas tu mengelilingi hutan paya bakau. Boleh tengoklah bagaimana rupa paya bakau depan mata, bagaimana dia punya akar yang berceracak tu. Okey, kita tengok soalan apa yang saya kemukakan. Okey, ada 4 soalan. Apakah peranan hutan paya bakau? Tadilah saya dah sebut sebagai industri perikanan, sebagai sumber balak, kayu cengar, kayu meranti, okey. Lepas tu sebagai sumber pendapatan, sebagai untuk pelancongan lah, ekopelancongan macam dekat Tanjung Piai tadi. Dijadikan sebagai hutan paya bakau itu sebagai tempat untuk melancong. Daripada situ melancong dapat duit. Okey. Bagaimanakah cara untuk menangani ekosistem hutan paya bakau yang terancam? Siapa tahu boleh tolong saya untuk jawab. Saya ni share apa yang saya tahulah. Kalau anda ada
pengetahuan, anda boleh kongsi dengan cikgu. Tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Boleh kongsi. Okey. Sekejap Okey, bagaimanakah cara untuk menangani ekosistem hutan paya bakau yang terancam? Bagaimana kita nak buat? Kita jawab nombor 3 dahulu. Apakah kepentingan hutan paya bakau kepada biodiversity? Biodiversity ni dia ada haiwan, ada tumbuhan yang hidup di sekeliling. Itu maksud biodiversity. Siapa tahu kepentingan hutan paya bakau? Ada banyak kali cikgu bagi tahu. Apa yang hidup dekat sini? Hidupan laut kan? Hidupan laut membiak di sini kat hutan paya bakau. Okey. Sebenarnya daun-daun paya bakau yang mereput tu dia boleh bekalkan nutrien kepada plankton, invertebrata dan juga alga yang menjadi makanan ikan. Sebab itulah ikan, haiwan-haiwan laut yang lain dapat hidup dengan bahagia, dengan tenang. Kenapa? Sebab daun-daun yang paya bakau punya tu dia mereput, dia bekalkan nutrien. Dia bukan mereput macam tu je. Dia bagi nutrien kepada plankton iaitu makanan kepada ikan. Lepas tu dia punya sistem akar paya bakau ni dia kompleks, dapat menyekat lumpur dan mendapan sungai. Dia boleh sekat lumpur. Kalau perasan dekat akar pokok kayu bakau tu ada sekatan lumpur-lumpur dekat celah-celah dia kan. Sebab dia mampu menyekat lumpur dan mendapan sungai untuk memastikan kejernihan air yang mengalir ke laut. Hebatnya kan. Dia ni macam penapis. Air yang nak ke laut tu bersih, cantik. Dia yang tolong sekat. Jangan pergi. Maksudnya kalau lah orang-orang yang tak bertanggungjawab, buang sampah, buang endapan, buang bahan kimia, dia yang akar-akar dia yang membantu sebenarnya. Hutan paya bakau ni sebenarnya menjadi habitat kepada pelbagai spesies akuatik dan haiwan daratan yang wujud dalam rantai makanan. Lepas tu, dia jadi tempat persinggahan burung-burung sebenarnya. Burung yang berpindah ketika musim sejuk selain menjadi sarang kepada pelbagai jenis burung tempatan. Okey, itu pentingnya hutan paya bakau. Daripada yang saya sebutkan tadi, 4 soalan ni sebenarnya kita dah menjawab sebenarnya. Okay, nanti tugasan awak, saya nak awak buat dalam buku dengar tutup 4 soalan ini. Kalau yang tak tahu, awak boleh Google ataupun tengok buku geografi yang sebelum ni kan. Boleh Google. Bagaimanakah kaedah untuk mengekalkan ekosistem hutan paya bakau? Jadikan taman negara? Boleh? Bagaimanakah kaedah untuk kekalkan ekosistem hutan paya bakau? Jadikan tempat pelancongan, taman negara, bersihkan tempat tersebut supaya ekosistem hutan paya bakau itu terjaga. Okay. Itu tentang hutan paya bakau. Saya yang bercakap. Ada soalan nak tanya tentang hutan paya bakau? Ke saya seorang ni? Ayo. Ada ke? You all ada ke? Guys? Tak ada ke? Ada. Ada? Tak ada? Ada. Pernah? Ada yang pernah pergi ke mana-mana lah untuk tengok hutan paya bakau, untuk tengok pokok paya bakau? Tak ada Okey, tak apa. Nanti ada masa nanti boleh pergi dan tengok. Okey, tengok dekat internet pun boleh. Lepas tu sekarang pun banyak aktiviti yang dijalankan melalui internet iaitu lawatan secara maya dengan bayaran RM7. Bayar juga RM7. Sebab pemandu pelancong tu pergi tunjuk. Contohlah dekat zoo kena bayar. Ada RM7 kena bayar. Siapa dah ternampak lawatan secara maya? Contohlah kalau dekat
Taman Negara Tanjung Piai ni buat macam tu juga. Kita boleh tengok lah. RM7 tak silap saya dia buat lawatan secara maya. Ya betul. Boring lama sangat bertapa dalam rumah. Jom tapi jom secara maya sebenarnya, bukan pergi, tak boleh pergi. Cuma dia minta bayaran jugalah supaya dapat menampung. Macam jadi kes macam dekat zoo hari tu lah yang saya pergi lepas PKP hari tu saya pergi sebab nak tolong bayar tiket kan untuk binatang-binatang. Ada banyak kat sini. Taman Rama-Rama, Turtle, Aquaria KLCC RM5. Taman Buaya dan Rekreasi Melaka RM7, Taman Rama-Rama RM9. Wah, siapa nak boleh PM saya session. Lawatan maya. Macam mana harga dia? Bukan satu je. Banyaklah dia buat. Banyak tempat. Farm in the city. Boleh. At least kita bantu mereka kan. Kita boleh sumbang lah dekat sini. Bantu binatang-binatang. Tapi yang reptilia tu memang saya tak nak lah. Takut. Okay. Siapa yang nak nanti saya boleh share. Awak join secara maya. Okay, jika tidak ada soalan saya teruskan ke pada slide seterusnya. Jangan lupa 4 soalan ini. Cikgu saya nak buat satu jawapan je boleh, tak ada masalah. Okay, peranan hutan paya bakau, kalau awak kata awak tahu satu saja, peranan hutan paya bakau adalah untuk mendapatkan sumber kayu balak. Boleh. Peranan hutan paya bakau adalah untuk mengawal hakisan tanah. Boleh, tak ada masalah. Kalau awak tahu banyak, buat banyak. Okay, banyak tu tak adalah banyak sangat, dalam 4 ataupun 3 sahaja. Okay, terima kasih. Saya next. Standard kandungan, seterusnya kita sentuh tentang kemahiran menulis. Iaitu standard pembelajaran 3.4.1. Sekali lagi saya maklum pada anda walaupun anda dah tingkatan 5, saya takut anda masih lagi terlupa. Apabila kita bermula dengan 1, ini bermaksud kemahiran mendengar dan bertutur. Apabila kita bermula dengan 2 perpuluhan apa-apa, itu bermaksud kemahiran membaca. Manakala jika kita bermula dengan 3 perpuluhan apa-apa, itu bermaksud kemahiran menulis. Jika kita bermula dengan 4 perpuluhan apa-apa, itu adalah aspek bahasa, iaitu seni bahasa. Jika kita bermula dengan 5 perpuluhan apa-apa, itu adalah tata bahasa. 1, 2, 3, 4 dan 5 awak memang belajar daripada form 1, 3 kemahiran, 2 aspek. Aspek tersebut ialah seni bahasa dan juga tata bahasa. Guys, kalau ada masa nanti saya pun nak pergi sini, Taman Negara Johor Tanjung Piai. Nanti kita pergi. Okey, menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang. Disuruh kita tulis kerangka, bukan tulis karangan. Kerangka tu maksudnya apa? Kerangka. Bukan tulis karangan. Kerangka tu maksudnya point sebenarnya. Point yang ada sedikit huraian lah. Itu maksudnya kerangka. Okey, pada muka surat. Boleh tengok muka surat 128 dan 129. Barang lama, kehidupan baharu. Tilam lama, tukar baru. Tilam lama, tukar baru. Okey, itu tilam. Ini tentang sisa elektronik. Kenapa ada banyak bateri? Dia buang dalam tu sampah macam tu je. Kenapa yang ada phone yang rosak dibuang dalam tu sampah macam tu je? Hello, tak boleh weh. Tak boleh. Itu adalah sisa elektronik. Sisa elektronik tak boleh dibuang seperti kita buang sisa makanan. Cannot. No. Tak boleh langsung. Sisa elektronik ialah komponen elektronik yang
telah usang. Ini kemahiran menulis kan? Okey. Kalau kemahiran membaca, saya suruh awak baca. Menulis tak apa, saya boleh baca. Sisa elektronik ialah komponen elektronik yang telah usang atau tidak diperlukan oleh pengguna. Pengguna tu siapa? Kita lah. Sisa elektronik ini mengandungi bahan kimia yang berbahaya seperti asid, pelarut, raksa dan juga pelumbung. Bahan kimia ini mengancam kesihatan manusia dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Jangan kita suka-suka hati kita sisa-sisa elektronik yang ada di rumah kita ni kita buang dalam tong sampah macam kita buang makanan yang kita tak nak. Bahan kimia ini mengancam kesihatan manusia. Di Malaysia, sisa elektronik dikategorikan sebagai sisa terjadual dalam jadual pertama kod SW110 Akta Kualiti Alam Sekeliling. Okay, sisa ini dikategorikan sebagai bahan buangan terjadual kerana mempunyai ciri-ciri kebolehnyalaan. Boleh nyala weh. Menghakis, bertindak balas dan juga bertoksik. Kan banyak kalau dekat sekolah apa semua komputer yang dah lama, yang dah tak boleh guna kan. Tak boleh buang dalam tu sampah. Tak boleh buang dalam tu sampah langsung. Okey, ini tak ada apa dekat sini. Ini gurindam abaikan. Tugas awak nanti saya maklum tugas awak lah. Saya nak cerita tentang sisa elektronik. Okey. Dia panggil sebagai sampah elektronik sebenarnya. Electronic waste atau e-waste ialah alat elektronik yang dibuang. Dia sebenarnya bahagian elektronik terpakai yang digunakan dijual, diperoleh dan kita semua atau juga termasuk dalam kategori ini yang boleh dijual, yang boleh kita semula pun boleh dikira sebagai sampah elektronik lah, sisa elektronik. Okey, pelupusan dan pengitaran semula sisa elektronik di negara-negara membangun seperti negara kita lah boleh bawa kesan buruk kepada kesihatan manusia serta alam sekitar. Okay, macam tadilah, macam dalam buku teks juga. Okay, langkah berhati-hati diambil untuk mengelakkan pendedahan yang tidak selamat serta kebocoran bahan seperti logam berat, bawaan abu longgokan, sampah dan juga incinerator. Incinerator, boleh Google cari nanti. Apa dia incinerator? Wah, siapa yang tak tahu hari ni dapat satu ilmu yang baharu bahawa sisa elektronik ini tidak boleh dibuang sebegitu sahaja. Okey, menurut Jabatan Alam Sekitar, pada tahun 2010, sisa elektronik ini boleh merangkumi barangan televisyen. Kadang-kadang kita tengok kedai yang membaiki barang rosak kan. Barang rosak banyak gila. Saya kan kadang-kadang bila time balik kampung, sedihnya sebab balik kampung. Sebab tahun ni tak balik langsung. Sedih weh. Okey, harap-harap ada rezeki boleh balik. Subhanallah, sebabnya rasa. Okey. Setiap kali saya balik kampung, saya akan bawa apa-apa barang elektronik saya yang rosak. Contoh macam kipas. Kipas kecil tu lah, kipas meja ataupun periuk nasi elektronik, rice cooker. Ataupun radio saya bawa balik kampung. Cikgu Amin kata, kenapa nak bawa balik yang dah rosak? Saya kata tak apa, saya bawa balik. Saya bagi dekat abah saya, saya panggil abah saya. Abah, kipas ni dah rosak, tak boleh tekan tak pusing. Periuk elektrik ni, periuk nasi ni, semua dah okey tapi kenapa tak nyala bila tekan? Radio pun sama, tak berfungsi. Saya kata tak apa kak, no problem. Abah ada kawan. Kawan ni pun datang lah. Rupanya kawan dia tu, ya Allah, penuh gila barangan. Barangan elektronik. Macam-macam. Kau tahu tak ketiga-tiga barang saya yang rosak itu semua hidup semula. Aduh, dia boleh ditukar kipas tu. Sampai kipas, dia punya bilah kipas yang kat dalam pecah pun, patah pun dia boleh tukar ambil yang lain masuk kat situ. Oh, hebatlah. Maksudnya sisa elektronik yang berada di rumah dia tu dia dapat baiki dengan baik. Iron. Ya Allah, iron dia boleh baiki. Tengok, elok dia iron ni. Sebab bayar berapa? RM8, RM6. Kesian pula. Murah sangat pula. RM6. Tu abah saya selalu pesan, kak, kalau ada apa-apa yang rosak, kak bawa balik je. Cuma TV hari tu tak dapat. Tahu kenapa? TV sekarang kan cepat rosak. Okey. Rasa kat KL pun ada yang orang tera-tera baiki ni kan. Memang ada lah. Okay, ni bagi sisa elektronik daripada telefon bimbit dan peti sejuk pula, ia mencatatkan situasi turun naik. Okey, 74,252 metrik.
saya sendiri pun kumpul je dulu, tak pergi buang lagi. Ini bagus ni. Tahun ni dia buat apa panggil, promosi untuk kita semula e-sisa, elektronik sisa lah. Sisa elektronik. E-sisa adalah daripada barangan elektrik dan elektronik. Kalau awak nampak lagi iklan macam ni, tolong maklum juga pada saya, tolong maklum juga pada rakan-rakan awak ya. Sama-sama kita membantu. Penjanaan e-sisa isi rumah tu kita lah, di Malaysia bakal cecah 24.5 juta menjelang 2025. Okay. Jabatan Alam Sekitar sasar kumpul 100 tan metrik daripada isi rumah bagi tahun 2021. Dilaksanakan pada Sabtu minggu terakhir setiap bulan. Bagusnya lupus e-sisa ikut kaedah mesra alam, hantar barangan, bagus dekat sini. Bermula Februari dah habis lah ni. Dah habis. So maksudnya kalau kita pergi hantar tempat yang betul, bagus. Dekat sini juga untuk buat karangan, untuk buat rangka karangan nanti sebenarnya boleh membantu anda. Kesan tidak lupus dengan betul. Ini kesan dia jika kita tidak lupus dengan betul sisa elektronik ni. Pertama, dia boleh jejaskan pembesaran otak kanak-kanak. Hello, sistem saraf pusat, sistem saraf periferi, sistem darah dan juga buah pinggang. Jika dibakar, kan? Kalau kat kampung, ya Allah, saya rasa zaman atuk saya ni tak ada ni pergi buang macam ni. Tak ada. Saya rasa saya buang macam tu je, bakar. Okay. Rupanya berpotensi keluarkan gas berbahaya, dioxin dan juga furan. Mengandungi bahan toksik dan logam berat seperti plumbum, merkuri dan juga arsenik. Boleh jejas sistem imunisasi badan dan organ dalaman jika terhidup. Bahaya kan. Tapi orang tua dia tak kisah. Mek, benda tu dah tak boleh guna, Mek. Mek buanglah, Mek. Tak ada tempatnya, Mek. Okay, pelupusan di tapak pelupusan sisa pembejam mengakibatkan pencemaran air permukaan dan air tanah. Logam berat akan melarut resap dalam tanah. Ya Allah, bayanglah. Logam berat dengan bahan kimia. Saya ni walaupun tak minat geografi, saya tahu benda tu berlaku. Logam berat meresap masuk dalam tanah. Allah Akbar. Mengganggunya kan. Gangguan bekalan air berterusan. Mengganggunya nutrien-nutrien yang ada pada tanah. Tanah semua tu benda yang kesian kan. Boleh rasa periknya. Cuba bayangkan masuk dalam tubuh kita lah. Kita jadi tak sihat. Macam kita cucuk vaksin ni tak apalah untuk membantu kita. Tapi bila vaksin ni masuk dalam tubuh kita, benda baru, kita akan jadi demam, selesema, batuk, ada juga. Jadi tugas kita ialah makan Panadol dan rehat. Itu saja. Jadi lengan bau, sakit. Sebab apa? Sebab benda baru masuk dalam badan kita. Nak bersama-sama dengan kita. Nak hidup dengan kita. Dia nak serasi tu bukan senang sebenarnya. Okay. Awak ada dengan saya ke? Ada Cikgu. Baik, terima kasih. Ya Allah, cakap seorang-seorang. Saya ni duk syok sendirilah pula. Okay. Tak ada Cikgu. Awak dengar Bagus. Okay, tentang tentang e-waste ni, sisa elektronik ni awak boleh rujuk dalam portal rasmi Jabatan Alam Sekitar lah, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Okay, boleh tengok dekat sini. Sebenarnya ada banyak tempat-tempat collection, tempat-tempat pengumpulan sisa elektronik. Saya pun kat KL pun saya tak tengok lagi, kena tengok nanti. Okey, huraikan kesan lambakan sisa elektronik kepada alam sekitar. Macam tadilah, apa kesan lambakan ni kepada alam sekitar? Menyebabkan pencemaran air dan permukaan dan juga air tanah. Logam berat akan melarut resap ke dalam tanah dan menyebabkan gangguan bekalan air berterusan. Okey. Ada banyak lagi ni sisa elektronik kepada alam sekitar. Awak boleh Google untuk cari ilmu tentang sisa elektronik sebagai nilai tambah apa yang saya kongsikan dengan awak pada hari ini. Okey, settle dengan apa yang saya terangkan kepada awak tadi, sebenarnya untuk membina kerangka karangan
baguslah KSSM ni dia dah beri kita ilmu tentang geografi, dia berikan ilmu tentang geografi untuk kita serapkan dalam karangan. Karangan, kerangka karangan. Rangka karangan ialah skim atau rancangan isi-isi penting yang hendak dibincangkan dalam sesebuah karangan. Perancangan isi-isi karangan sebagaimana pentingnya pelan bagi sebuah bangunan. Betapa pentingnya kerangka ni untuk buat karangan, sebab kadang-kadang murid kita ni, anda sendiri, kadang-kadang saya sendiri pun saya tak buat isi. Kenapa? Sebab kita terus nak buat karangan lengkap. Tak boleh. Kita kena buat rangka dulu. Sama lah kalau kita buat rumah ataupun bangunan. Mestilah ada pelan dulu. Kan? Ada plan, perancangan untuk buat sebuah bangunan. Sama lah dengan kita. Kita buat perancangan terlebih dahulu untuk buat sebuah karangan yang menarik. Tak boleh terus buat karangan sahaja. Sekejap. Okey ke sisa elektronik tadi? Ada ke yang buang dalam tu sampah? Tak. Ada yang baru tahu hari ni? Tak. Dah tahu lama? Boleh pergi jual kan cikgu? Ada lah yang tempat dia diambil yang elektronik semua tu. Jual kat dia. Lepas tu Jual. macam mesin ni. Lepas tu Macam dia Kita semua pergi lah. Dia macam kita mesin jual pun cikgu. kertas. Dia macam mesin. Dia macam cikgu Mesin. masukkan phone, telefon lama cikgu. Nanti dia akan bagi balik duit. Macam bukanlah duit macam RM2,000, dia macam Dekat mana? dibagi tu lah nilai dia. Tak saya cakap luar negara macam tu lah. Kami Luar tahu ada negara. tak. Dekat kat Malaysia ada tu. Rasanya tak ada lagi, rosak lah cikgu mesin tu. Tapi okey kalau keluar, kalau masuk kita dapat duit. Nak. Tapi dekat kita semula ni memang kalau kita jual kita dapat duit kan. Sama juga kalau kita jual kertas kan, kotak. Kita tak dapat duit kan? Betul, saya pernah panggil Dapat van you. lori kita semula tu berat gila, angkat buku, angkat kertas, RM80 je dapat. Dia timbang kan, dia ikut timbangan 1 kilo 20 sen. Aduh, penat angkat 1 kilo 20 sen je. Okay, tak apa, yang penting awak dah tahu. Tak ada masalah lah tentang sisa elektronik. Okay, kepentingan menulis kerangka karangan. Okay, betapa pentingnya kita untuk menulis kerangka karangan ni. Kenapa? Sebab pertama, untuk menghasilkan susunan karangan secara teratur, secara kemas, secara sistematik. Yang kedua, mengelakkan isi cerita yang berulang-ulang. Sebab tu kita buat kerangka. Sebab kita tak nak isi pertama diulang semula dalam isi yang kelima. Tak. Okay, sebab itu kita kena buat kerangka karangan. Okay, yang ketiga, garis panduan untuk mengembangkan dan menyusun isi cerita agar teratur dan menjadi lebih menarik. Okay, garis panduan untuk mengembangkan dan menyusun isi cerita agar teratur dan menjadi lebih menarik. Okay. Jangan keluar lagi ya kelas. Kejap lagi cikgu nak tengok nama anda sendiri dekat senarai nama tu. Senang untuk saya tengok. Okay, saya tak nak nanti awak kata awak masuk, cikgu tak seraikan nama. Sebab setiap hari Jumaat kami semua guru SBS kena buat analisis, menghantar kehadiran murid, hadir penuh, hadir tak penuh, tak hadir langsung. 3 item. Daripada 3 item tu, anda akan diklasifikasikan berada di mana. Hadir je lah kelas, susah apa, on je. Bukan suruh bercakap pun. Kalau kelas lain siap ada pembentangan lagi. Tapi saya tak nak, saya kesian dekat awak. Saya boleh bercakap. Saya memang suka cakap banyak. Okey. Ni tugas awak adalah menyusun isi-isi penting. Apa cikgu ni suruh susun isi penting? Isi dah ada babe, susun je.
Awak susun lah buat garis sendiri. Saya tak ambil pen saya ni. Okey. Awak buat sendirilah yang ni. Okey. Sebab standard pembelajaran ni awak kena susun isi penting. Langkah mengurus sisir elektronik. Ini saya bukan buat sendiri ni, saya ambil daripada buku teks muka surat 128. Saya potong-potong-potong jadi kecil-kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tugas awak susunlah. Mana yang penting dulu langkah mengurus sisir elektronik ni. Pendidikan, kerajaan, mana dulu? Nombor berapa yang penting? Awak boleh baca dalam buku teks lah kalau tak nampak. Okey. Kalau saya ambil kerajaan dululah. Nombor 1 ni ke ataupun kerajaan perlu menggubat peraturan. Maka awak ambil lah awak punya. Awak buat sendirilah yang ni pun. Jadikan isi yang kelima itu adalah nombor 1. Jadi awak susun lah nombor 1 yang mana nak, nombor 2 nak katakan yang ni awak nak nombor 2. Awak susun sendiri, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting awak susun yang mana paling penting, yang mana tak paling penting letak bawah sekali. Contoh. Okay, ni awak letak isi kedua. Awak rasa sektor industri ni pun penting sebenarnya kan. Awak rasa yang sektor industri ni, industri sebenarnya dia banyak merosakkan alam sekitar. Okay. Bagi nasihat kat dia banyak-banyak. Penting. Letak dia nombor 3. Ada setengah kalau awak tengok dalam YouTube ataupun kalau awak Google tentang cara-cara untuk menyusun isi penting, awak akan jumpa ada cikgu yang dia suruh isi, dia suruh buat susun isi pertama, the best, isi kedua, second best, isi ketiga, letak bawah sekali, isi keempat, naik dekat isi ketiga, isi kelima, dekat atas isi 6 dan last isi yang tak best sekali duduk tengah-tengah. Cantik juga dia susun macam tu. Supaya pemeriksa tidak rasa bosan. Dia baca yang pertama dan kedua, best lah Shalom ni. Dia masuk yang ketiga kurang sikit best. Masuk isi keempat kurang best. Masuk isi kelima, best balik. Dan isi yang terakhir adalah yang ketiga best tadi. Maksudnya susunan itu susunan yang tidak teratur lah. Susunan nak bagi pemeriksa tidak bosan. Kalau kita asyik buat ini yang pertama yang terbaik, yang kedua terbaik, ketiga, keempat, yang last sekali Allah bosannya, paling tak best sekali. Okay. Untuk susunan isi, cikgu letakkan kepada pilihan awak sendiri. Awak bebas untuk memilih isi, untuk menyusun isi yang mana yang lebih penting untuk awak buat karangan. Okay? Tak kisah mana-mana. Tapi yang pasti isi pertama dan isi kedua tu adalah yang paling best. Yang paling kuat lah. Itu yang penting. Sebenarnya saya lebih suka isi pertama yang best, isi kedua yang best, isi ketiga yang best. Ketiga best lah. Ikut susunan lah. Daripada yang terbaik turun kepada yang tidak terbaik. Itu sebenarnya yang bagus. Sebab kadang-kadang pemeriksa ni memang dia rasa dah bosan, jadi dia rasa macam tiba-tiba ada yang tak best pula. Turun bawah ada best pula. Kadang-kadang dia dah tak nak baca, habislah kita kan. Jadi kita buat susunan daripada best kepada yang tidak best. Okay, ni awak susun sendirilah nanti. Okay, ni awak susun sendiri nanti. Baik, ini kerangka isi karangan. Sebelum ni saya memang dah sebelum ni saya memang dah ajar anda cara nak menulis isi karangan, iaitu menggunakan teknik. Siapa ingat? Siapa ingat? Siapa ingat? Alah, dah tak ingat dah nak buat isi karangan macam mana. Apa kata kunci yang saya guna?
je cikgu. Alah. Yang ibu suka buat kek cheese untuk papa tu. Kek cheese tak tahannya. Betul-betul. Kak Cinta. Okay. Ibu suka buat kad cinta untuk papa. Kan? Yang cerita di asrama tu cikgu. Ha? Yang di apa yang cerita di asrama apa tak? Kerana aku cinta di asrama itu pendahuluan. Pendahuluan. Saya. Okey. Ni adalah isi. Jadi tugas awak nanti 6 isi tadi banyak sangat. Awak buat dalam 4 isi pun dah memadai. Okey? 4 isi yang tertinggi. 4 isi yang awak dalam 6 isi ni awak pilih 4 isi saja. Okey? 1 2 3 4. Okey, awak pilih 4 isi saja dan saya nak awak buat macam ni lah dalam bentuk kerangka. Tidak perlu membuat karangan lengkap. Jadi bermaksud kotak ni awak akan ada 4 lah. Faham? Isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat dalam buku karangan. Okey, siapa yang masih lagi tak tahu S ni, ini isi atau idea awak boleh buat pihak kerajaan. Okey, siapa? Kerajaan lah. Tempat, kat mana? Di mana-mana, tempat awam pun boleh. Masa, pada bila-bila masa. Bagaimana? Bagaimana pihak kerajaan menggunakan kaedah apa benda. Mesti guna kata kerja di sini. Bagaimana. Tapi sebelum tu kena letak subjek. Kesan. Kesan ni kepada Ming. Apa kesannya apabila kerajaan buat langkah tersebut? Apa kesannya kepada masyarakat? Itu kesan dia. Contoh dia apa dia? Kerajaan buat apa? Kempen ke? Apa ke? Sebutkan nama kempen tu. Ungkapan menarik. Ungkapan menarik ni boleh terdiri daripada peribahasa, simpulan bahasa, perumpamaan, kata-kata hikmah, kata-kata daripada hadis, boleh apa-apa sahaja. Kalau kata cikgu, saya tak ada lah untuk kerangka ni, tak apa. Tinggalkan kosong. Jangan stres. Buat yang mana boleh buat sahaja. Daripada tak buat langsung itu lagi teruk sebenarnya. Tahu tapi tak nak buat. Aduh, sedih lah. Penegasan. Tegasnya pihak kerajaan memainkan peranan yang paling signifikan. Untuk signifikan. Signifikan tu sebenarnya penting. Tukarlah daripada penting bosan. Tukar pada signifikan. Untuk memastikan sisa elektronik dapat diurus dengan berkesan. Boring saja. Boring saja. Nanti ada masa cikgu kongsikan dengan awak bagaimana nak buat karangan copy and paste. Itu sebenarnya untuk murid-murid yang nak lulus je lah. Tapi kalau awak nak belajar tak ada masalah, cikgu boleh share. Nanti awak boleh tambah baik sebenarnya. Boleh tambah baik. Okey, ada soalan nak tanya saya di sini. Ibu suka buat kek cheese untuk papa. Sedap boleh kek cheese. Burnt cheesecake. Saya buat baru ni. Sekejap je habis. Ibu suka buat kek cheese untuk papa. Okay. Ada soalan nak tanya saya di sini? Ada yang tak faham, cikgu ni apa benda ni, kerangka apa benda pula ni, ibu-ibu ni. Cikgu. Ada tak? Ya saya. Yang isi tu kan ada 6 yang cikgu suruh senaraikan tu. Lepas senaraikan tu baru buat ni ke? Ni. Okay. Ada 6, yes. Saya suruh Buat ni pilih 4. dulu. Terus buat yang tu lah. Tak payah keluarkan 6. Yang ni sendirilah. Dalam muka surat 129 tu. Amalan terbaik tu pun awak boleh baca. Ni. Amalan terbaik ni pun bagus sebenarnya untuk jadikan kerangka. Boleh bantu awak buat kerangka ni. So maksudnya kena buat 6 isi dulu baru mula yang rangka tu. Tak payah. Tak payah. Terus pilih 4 isi terbaik. Sebab dia suruh kita susun isi-isi penting. Dia letak ni, dia tak susun lagi. Sebab tu cikgu buat slide terus yang buat yang rangka lah.
Ya betul, terus buat yang rangka. Okay. Ni, boleh baca juga dekat sini ni, amalan terbaik ni ada 5 kat sini. So awak boleh pilih lah, kalau katakan awak pilih 1, awak pilih 5, awak pilih 6, awak pilih 4. Cukup lah. 2 dengan 3 tak payah pilih. Gitu. Okay, cukup lah 4. 6 banyak lah, kesian awak dah buat. Boleh? Ke nak buat 6? 4 cukup bagi mu. Okay. Yang lain ada soalan? Tak ada? Faham ke tak? Okay, so jadi bermakna kerangka karangan ni awak buat 4 lah. 4 tadi. Kerajaan, sektor industri, pendidikan, masyarakat. Okay. Cara nak bubuh dalam ni, bubuh je yang apa yang awak nampak dalam muka surat 128 dan 129. Tak faham nanti boleh tanya saya. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Oh ni tugasan sebenarnya. Ni tugasan awak. Okay, susun tahu susun sendirilah contoh-contoh. Yang penting awak buat dalam bentuk macam ni. Yes, dalam bentuk kerangka karangan. Semua jelas ke? Ada soalan nak tanya saya? Tak ada? Tak ada ke cikgu? Faham? Tak ada. Jelas? Cikgu. Baik? Dah. Okey, kalau tak ada, saya nak untuk refleksi PDP hari ini awak belajar apa benda. Nanti awak boleh tuliskan dalam Mentimeter. Saya share sekejap lagi dalam grup Telegram. Mentimeter. Saya share sekarang lah dalam grup chat. Dekat chat ni boleh ke tak isi? Apa yang awak dapat hari ini? Sekejap. Stop presenting. Mana ni? Okay, tengok dekat chat. Tolong klikkan link untuk Menti bagi refleksi hari ini. Buat dulu. Buat dulu yang tu sambil-sambil saya tengok. Lepas ni kita boleh stop kelas. Buat dulu yang tu. Sambil-sambil saya tengok nama-nama anda yang ada pada hari ini. Wah, 42 orang lah. Saya snap sekejap. Senang. Nita, asyik lupa. Kena isi apa cikgu? Link. Mentimeter. Isi, Kena. tak kisahlah. Dia kena Hari ni. Orang kata menarik ke, faham ke, jelas ke. Ataupun tentang paya bakau ke, tentang sisa elektronik ke. Dapat belajar tentang apa hari ni.
Baik cikgu. Tiga item je kan? Okay. Dah siap? Isi dulu. Bagus, saya dah siap. Saya tengah check nama dia. Okey. Okey, baik. Semua ni saya boleh check nanti dekat Mentimeter. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada hari ya. Hari apa DM? Jumaat. Yep, kita jumpa lagi hari Jumaat. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa isi link kehadiran dulu. Yang mana dah settle boleh left. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Abang di mana?